Okey. Kita pun ulang kaji sikit. Kalau sekarang cikgu bagi awak 3 nombor iaitu digit 1, 2, 3. Dan cikgu minta kamu susun semula tapi nombor tu tak boleh ulang. Maksudnya kita akan susun 3 nombor lah. Okey, ada berapa cara untuk buat kerja ini? Siapa? Amira, ada berapa cara buat kerja ini? Amira? Teacher ada yang nak masuk tapi tak. Oh, okay. Okay. Ada berapa cara nak buat kerja ini? Amira? 9. Macam mana dapat 9? 3 kali 3 kan? Okey, cikgu nak susun 3 nombor. Okey, mula-mula untuk susun nombor pertama, cikgu ada 3 cara. Untuk susun nombor kedua, jangan lupa digit tak boleh ulang So untuk susun nombor kedua berapa cara? 2. Nombor terakhir? 1. So semua ada berapa cara? 6. 6 sahaja Kamu boleh pakai teknik petua pendarapan. Kamu pun boleh pakai teknik factorial sebab dia susun semua tanpa ulang. So awak boleh buat juga 3 factorial. Jawapan juga 6. Okay? Ataupun kamu boleh gunakan MPR. Saya ada 3 nombor. Kemudian yang saya nak susun pun 3 nombor. Kalau awak tekan kalkulator, jawapan ini pun 6. Okay? Dan apakah 6 itu? Cikgu satu di sini tepi. Inilah nombor-nombor dia. Okay? Inilah 6 nombor di sini. 6 cara di sinilah. Okay. Sekarang apa yang kita nak tengok ialah cikgu bagi situasi yang sama. Cikgu bagi situasi yang sama. Tapi cikgu bagi situasi yang sama tapi cikgu bagi syarat tambahan. Maksudnya, cikgu masih kata, cikgu masih kata cikgu bagi awak 3 nombor dan cikgu masih kata tak boleh ulang. Cikgu masih kata susun semua. Tapi sekarang cikgu kenakan satu syarat tambahan. Cikgu kata nombor yang kamu susun itu, katakan dia mesti terdiri daripada nombor ganjil. Syaratnya dia mesti terdiri daripada nombor ganjil. So Amira, antara 6 ini adakah semua menghasilkan nombor ganjil? Amira, adakah keenam-enam cara yang cikgu senarai di sini punya semua merupakan nombor ganjil? Maksudnya 123 nombor ganjil, 132 nombor ganjil, 213 nombor ganjil. Adakah semua ini merupakan nombor ganjil? Suara saya? Ada yang tak. Ada yang tak, okey. Yang mana merupakan nombor ganjil? Antara 6 cara ini, yang mana menghasilkan nombor ganjil? Amira, sambung. Seorang satu soalan. 132. Nombor ganjil. 132 ialah nombor genap. Oh sorry, sekeliling you bising ya. Tak apa. Itu tukar orang. Itu tak apa. Okey, Amira tak apa. Okey, Alia? Alia? You tolong Amira sambung kerja sebab dia bising, dia tak boleh cakap dengan cikgu. Okey, di sini. Antara 6 cara yang tersenarai di sini, adakah semua ini merupakan nombor ganjil? Maksudnya 123 nombor ganjil. Adakah semua ini merupakan nombor ganjil? Tak. Yang mana merupakan nombor ganjil? 123. 1 213.
Kata. Sorry. Nanti semula awak kata yang mana satu yang nombor ganjil? Kata. Okey. Mana satu yang nombor ganjil? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, ada lagi? 2, 1, 3. 2, 1, 3. 7. Kod. Apa maksudnya nombor ganjil? Bagi saya contoh-contoh nombor ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, sambung cakap. Nombor ganjil. Alia, sambung. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. Apa yang awak nampak tentang nombor ganjil? Teacher, ada orang nak masuk. Okey. Sekejap ya. Mana pergi sudah? Ni. Apa yang awak nampak tentang nombor ganjil? Kalian sambung Apa yang awak nampak? Nombor yang tak boleh bahagi dengan sifir 2. Okey, dia ialah nombor yang tak boleh bahagi dengan sifir 2. Katakan sekarang cikgu bagi awak. Okey, 2,364. Juta lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Adakah ini merupakan nombor ganjil? Tak. Okey. Awak betul-betul keluarkan kalkulator tekan ke ini boleh bahagi 2 ke tak boleh bahagi 2? Buat macam tu ke? Tak. Macam mana awak nak tahu dengan cepat? Sebab kosong bukan nombor ganjil. Kita tengok. Kosong yang mana you tengok? Banyak kosong di sini. Kat belakang. Yang kat belakang sekali kan? Okay. So kalau kita nak tahu nombor itu ialah nombor ganjil ataupun tidak, kita tengok belakang sekali aja. Okay. Dia akan merupakan nombor ganjil jika dia ialah 1, 3, 5, 7 dan 9. Kalau bukan nombor ganjil? 2, 4, 6, 8. Dan kosong lah. Okay. Bukan nombor ganjil, kita kata nombor genap lah ya. Bukan nombor ganjil, ialah nombor genap. So sekarang tengok balik. Adakah ini 2 saja nombor ganjil? Tak, 2, 3, 1. 2, 3, 1 juga. 3, 2, 1. 3, 2, 1 pun juga. So sebenarnya kalau sekarang cikgu bagi satu soalan, cikgu kata cikgu bagi 3 nombor, susun tak boleh ulang dan kena susun semua, tapi cikgu kena satu syarat tambahan, dia mesti nombor ganjil. Cikgu ada berapa cara? Cikgu ada berapa cara? Bukan 6. Sekarang 6 ialah kalau tak ada wajikan nombor ganjil. Kalau sekarang cikgu wajibkan nombor ganjil tinggal berapa? Awak pilih berapa? Awak pilih ini. So ada berapa cara? Sekejap. Ini berapa awak pilih? 4. Okay. So ada 4 cara sahaja. Okay. Kita akan nampak di sini bila cikgu bagi satu soalan kepada kamu, kalau cikgu kenakan syarat tambahan kepada kamu, pilihan kita akan jadi kurang. Okay. Pilihan kita akan jadi kurang. Okay. So kalau kamu tengok soalan ini, asalnya kalau cikgu tak kenakan syarat, kita ada 6 cara. Tapi sebab cikgu kata yang susun itu mesti nombor ganjil, maka pilihan kita tinggal 4 cara sahaja. Tinggal 4 cara sahaja. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okey, kalau sekarang cikgu bagi awak 4 nombor, 1, 2, 3, 4 dan cikgu minta awak susun semua tak boleh ulang. Ada berapa cara, Amani? Ada 24 cara. Macam mana dapat 24? 4 factorial. Okey, 4 factorial. Sebab kita nampak kalau susun semua tanpa ulang kita boleh gunakan factorial. So 4 factorial dapat 24. Okey, sekali lagi cikgu telah senaraikan. Okey, di tepi sini. Inilah 24 cara yang ada. Inilah 24 cara yang ada. Sorry.
Teacher, dia orang kata tak dapat masuk. Okey. Sebab cikgu sudah di luar kejap. Okey. Sudah. Yang nak masuk semua sudah masuk. Siapa tadi cakap dia tak boleh masuk? Nak cek dia sudah masuk ke belum? Faiz dengan Alif. Oh, baru di sini. Okey, kejap. Sudah masuk ke belum? Cikgu accept kan tadi? Kenapa tak masuk? Oh, sudah. Okey. Okey, yang masuk Alif. Siapa lagi? Faiz. Siapa lagi orang baru? Okey, itu dia. Okey, balik ke sini. So, di sini cikgu telah senaraikan untuk kamu apakah 12 cara yang ada. 24 cara yang ada. Okey. Katakan sekarang, cerita pun sama. Cikgu bagi digit 1, 2, 3, 4. Cikgu suruh susun semua. Okey. Syaratnya juga tak boleh ulang. Tapi cikgu kena satu syarat tambahan. Okey. Cikgu kena satu syarat tambahan. Cikgu kata nombor itu mesti melebihi 2,000. Nilai dia mesti melebihi 2,000. So, adakah kita masih terima ke 24 cara ini ataupun ada yang kita kena buang lah. Okay, cikgu cari orang Diana Afifah. Okey, antara cikgu senarai yang 24 cara ini, yang mana ialah melebihi 2,000? 2134, Okey. 2143, 2314, 2341, 2413, 2431. Yang semua semua bahagian ini kan? Malah nak cakap lah kan? Semua bahagian ini melebihi 2,000 kan? So akhirnya ada berapa cara? Kejap. Saya bilang kejap. $18. Okey, semua ada 18 cara. So macam cikgu katalah, bila cikgu tanya satu soalan pilih atau kalau cikgu kenakan syarat tambahan kepada kita, bilangan cara kita akan jadi kurang. Tapi macam mana nak tahu berapa cara? Satu cara memang macam cikgu buat lah. Kamu pergi senarai semua kemungkinan yang ada, lepas tu pilih yang memenuhi syarat. Tapi macam cikgu cakap sebelum ini, kalau kita pakai cara ini, diambil masa yang lama. Macam ini 24 cara kemudian pilih, okey lah. Kalau yang kadang kita ada kan beratus-ratus cara. Takkanlah daripada beratus-ratus cara awak senarai keluar, awak pilih. Sebab dia akan mengambil masa yang sangat lama. So apa yang kita akan belajar hari ini ialah kita nak cuba jawab soalan jenis ini. Okey, kita akan cuba jawab soalan ini di mana dia akan bagi kita syarat tambahan. So cikgu balik kepada contoh tadi Cikgu bagi 3 nombor, tak ulang dan cikgu minta susun semua. Cikgu tanya awak ada berapa cara. So macam mana kita nak gunakan kaedah pengiraan lainnya untuk tahu jawapan itu ialah 4. So apa yang kamu buat ialah, okey. So kalau kamu tengok sekarang saya nak susun 3 nombor keluar. Saya nak susun 3 nombor keluar. Okey, lepas tu syarat saya dia ialah nombor ganjil. Macam apa yang kita cakap tadi, kalau nombor ganjil kita sebenarnya tengok digit terakhir saja. Okey? So digit terakhir dia mesti sama ada 1 ataupun 3. Tahu kenapa cikgu tak tulis 5, Hidayah tu? Kenapa cikgu tak tulis 5? 5 pun ganjil. 5 tak ada dalam yang cikgu bagi tu. Ya, okey. So walaupun nombor ganjil, bila kita kata dia ialah nombor ganjil, ya kita hujung boleh tulis 1, 3, 5, 7, 9. Tapi kita tengok keadaannya. Contohnya soalan ini cikgu baru bagi awak 1, 2, 3. So tak mungkin ada 5, 7, 9 cikgu letak di belakang ini. Tak wujud. Okey. So di sini kamu akan nampak cikgu ada 2 cara untuk isi di digit terakhir ini. Iaitu sama ada cikgu isi dengan digit 1 ataupun cikgu isi dengan digit 3. So kalau kamu tengok apa yang cikgu tulis ini, cikgu isi dengan digit 1 ataupun cikgu isi dengan digit 3. Cikgu ada 2 cara. Okay? Lepas itu, kamu akan cara fikir macam ini Lepas tu awak fikir sebelah depan sudah. Okay.
yang tidak ada syarat khas kepada dia punya dulu. So apa yang awak perlu fikir kali ini ialah awak fikirkan, kalau sekarang saya masuk digit 1 di hujung sekali, maka apa lagi nombor cikgu boleh isi di depan? Ayuni? Kalau cikgu isi 1 di belakang, yang depan yang cikgu bulat merah ini, apa lagi nombor cikgu boleh isi di depan ini? 3. Okey, 3 atau 2. 2. Boleh Kalau cikgu isi 1 di belakang, maka depan cikgu boleh isi 2 ataupun 3. Tengok cikgu nak isi mana lah. Mana satu dulu, masa satu kemudian. Di mana awak nampak di sini. Cikgu boleh isi 2, 3 ataupun cikgu boleh isi 3, 2. Boleh? Okey. Kalau sekarang, titik yang terakhir ini, yang saya isi ialah digit 3. Maka apa lagi nombor yang cikgu boleh isi di depan? Ayuni? Kalau belakang cikgu tak pilih 1, cikgu pilih 3 pula. Maka 2 digit depan itu cikgu boleh isi nombor apa? 1 dengan 2. 1 ataupun 2. Iaitu ini yang tengok. 1 ataupun 2. So di sini awak akan nampak, sebenarnya cikgu ada lagi 2 digit boleh isi. Hanya tak pasti yang nak isi itu 1, 2 ataupun 2, 3. Sebab dia berkandung kepada tadi belakang saya pilih apa. Tapi secaraannya kita akan nampak saya ada 2 digit lagi boleh isi. So, kamu nampak jari cikgu? Nampak jari cikgu? Sebab tadi nampak teacher. Nampak tak cakap dengan saya? Nampak? Nampak teacher. So dia cerita macam ni. Sekarang cikgu bagi awak digit 1, digit 2, digit 3. So mula-mula kita ada 3 nombor di sini. Untuk isi di digit terakhir saya boleh pilih 1 ataupun 3. Itulah kata ada 2 cara untuk isi di hujung. Tapi bila kita nak fikir depan, awak kena ingat di sini ya. Susah tangan saya. Ada 3 jari di sini. So, bila kita salah satu telah digunakan isi di belakang, dia mungkin 1, mungkin 3, tak pasti. So, awak angkat cikgu telah isi 1. So, tangan saya tinggal lagi 2 nombor. Itulah tatanya 2 di sini Katakanlah 2 di sini. Mula-mula saya ada 3 nombor. Salah satu diletak di belakang. Maka saya tinggal lagi 2 nombor belum ambil. Lepas tu kita tengok tempat yang kita nak isi nilai tu. Sebab kita nak bentukkan nombor yang ada 3 digit. So sekarang hujung sekali sudah isi. So tinggal berapa lagi belum diisi? Tinggal berapa lagi belum diisi? Fahan? 2. Tinggal 2, iaitu 1 di sini, 1 di sini. So kita ada 2 tempat lagi perlu disusun ataupun perlu diisi. So sekarang kamu tengok, saya ada lagi 2 nombor perlu isi dan tempat yang saya nak isi adalah 2 tempat. So sekarang cikgu sebenarnya kena buat, cikgu susun semua ke cikgu susun sebahagian? M factorial ke MPR untuk soalan ini? Faiz? Ya. Saya ada 2 digit, saya nak isi di 2 tempat. Ini susun semua ke susun sebahagian? Semua. Susun semua. So maksudnya kita akan gunakan N factorial. Dan apakah N kamu? 2. 2 factorial. So bila awak siap fikirkan idea ini, macam mana kita nak kira kita gunakan konsep petua pendarapan lah, kita daratkan dia. So kita buat ini. 2 factorial darat 2. Cuba tekan kalkulator kejap Alif. Alif juga tekan 2 factorial darat 2. Boleh tak awak tapak 4? Arif? Tapak So itu cara yang kita boleh buat dalam exam kita fikirkan, ada berapa cara, lepas tu kita darat, kita tulis. Tak payah pergi senaraikan. Sebab teknik senaraikan ambil masa yang sangat lama. Kita pergi kepada contoh tadi. Contoh tadi, cikgu bagi 4 digit, 1, 2, 3, 4 dan cikgu suruh susun semua, tak ulang. Kemudian syarat yang cikgu bagi ialah dia mesti melebihi 2,000. Dia mesti melebihi 2,000. Sampai siapa lah pun tak ingat lah. Dari atas ke bawah pula. Anissa? Anissa? Anissa?
Okey, tak jawab saya. Okey, Faiz balik. Faiz. Okey, sekarang cikgu nak susun 4 nombor Kalau saya nak tahu nombor itu melebihi 2000 ataupun tidak, okey, cikgu kena tengok digit mana dulu. Digit depan ke, hujung ke, tengah-tengah. Faiz? Kalau saya nak tahu satu nilai, melebihi 2000 ataupun tidak. Apa teacher? Okey, kalau sekarang cikgu ada satu nombor 4 digit, lepas tu saya nak tahu nombor itu melebihi 2000 ataupun tidak. Cikgu nak tengok mana dulu? Depan ke, belakang ke, tengah-tengah? Ataupun macam ini. Kalau sekarang cikgu tulis 5 di sini, adakah awak pasti nombor, kita tak ada nombor 5 Okey. Katakan cikgu tulis 3 di sini. Adakah awak pasti yang cikgu senarai nanti adalah merupakan satu nombor melebihi 2000? Nah, Tak. okey. Kalau cikgu tulis di sini? Tak. Kalau cikgu tulis di sini? Ya. Okey, awak kata iya. Nak cikgu nak tanya, ini melebihi 2000 ke kurang daripada 2000? Lebih. Lebih, ya ke? 2000. Oh, tak perasan Oh. teacher. Ingatkan 200. Sorry. Okey, so boleh So kalau cikgu tulis, sebab cikgu sengaja pilih 3 sebab 3 lebih daripada 2 kan. Tapi awak akan nampak kalau dia duduk di tengah tempat ratus itu, kita masih tak tahu dia akan melebihi 2000 ataupun tidak. Kalau cikgu letak di sini, adakah awak pasti nombor yang cikgu tulis keluar itu akan melebihi 2000? Sambung. Cikgu panggil siapa saya pun tak ingat. Faiz kan? Faiz. Faiz. Kalau cikgu letak 3 di depan, adakah awak pasti ini adalah satu nombor melebihi 2000? Ya, teacher. Ya, Betul. So di sini kita nak tahu satu nombor dia melebihi 2000 ataupun tidak, kita akan tengok. Biasanya awak akan nampak kalau cikgu suruh awak susun 4, cikgu akan tanya nombor yang ada 4 digit punya. Cikgu tak mungkin tanya 200. Kalau cikgu tanya 200, pasti benda ini lebih daripada 200. Ataupun cikgu pun tak mungkin tanya awak 20,000 sebab pasti dia akan kurang daripada 20,000. So biasanya yang ditanya oleh saya ialah kalau susun 4, cikgu akan tanya benda macam inilah ada 4 digit punya. So contohnya soalan ini cikgu kata melebihi 2000. So kita akan kata yang mengawalnya sebenarnya ialah tepat. Macam tadi ada tengok cikgu tulis 3 di belakang, kita tak akan tahu benda itu melebihi ke tidak. Di tengah-tengah pun kita tak tahu. Tapi bila cikgu tulis 3 di tepang ini, awak boleh buat keputusan. Cikgu dia melebihi 3000. Kalau cikgu tulis 1 di sini, cikgu ini kurang daripada 2000. Awak sudah tahu. So kita kata nombor ini sebenarnya yang mengawal sama ada yang kita tulis itu melebihi 2000 ataupun tidak. Okey Faiz balik kepada soalan ini. So apakah nombor yang cikgu boleh tulis di sini supaya nanti nilai yang cikgu hasilkan tu melebihi 2000? Selain daripada Apa teacher? apakah nombor yang cikgu boleh letak di tepang ini supaya bila kita tengok saja kita tahu dia melebihi 2000. So contoh tadi 3 kita akan tahu. Apa lagi nombor cikgu letak? 4. Ada lagi? Tak ada teacher. Kalau cikgu letak 2, Sekali teacher, 2. okey. So kalau dia kata melebihi 2000, nombor yang cikgu boleh letak di situ ialah 2, 3 ataupun 4. So ada berapa cara untuk cikgu isi di tempat ini? 3. Berapa cara? Ada 3 cara. Tapi kamu ingat cara ada 3. Tapi akhirnya cikgu sama ada masukkan 2 ataupun cikgu masukkan 3 ataupun cikgu masukkan 4. Tapi cikgu tak boleh terus 2, 3, 4 di satu tempat. Itu kita tak panggil lah dia digit depan. Digit depan hanya boleh letak satu angka je. Sama ada cikgu letak 2 ataupun cikgu letak 3 ataupun cikgu letak 4. Sekarang kita tengok belakang. Okey, mula-mula kamu boleh tengok jari saya. Mula-mula cikgu ada 4 nombor. 1, 2, 3, 4. Sekarang
salah satu cikgu tak tahu 2 ke, 3 ke, 4. Tapi salah satu cikgu telah gunakan untuk masuk di depan. So saya ada berapa lagi nombor boleh disusun, Faiz? 2 teacher. Mula-mula saya ada 1, 2, 3, 4. Tengok jari saya. Mula-mula saya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian antara 4 ini, khasnya 2, 3, 4, saya telah gunakan salah satu untuk isi di depan sekali. So tangan saya ada berapa nombor lagi? 3. Ada 3. Maksud saya macam inilah. Kalau awak pilih 2 di depan, maka belakang awak boleh pilih 4, 3, 1. Mana-mana 3 nombor ini. Susunan macam mana fikir kemudian. Kalau saya pilih 3, saya boleh pilih masuk 1, 2 dan 4. Mana satu depan, mana satu kemudian, itu kita fikir kemudian. Okey, begitu jugalah kalau saya pilih 4, maka di belakang saya boleh pilih antara angka 1, 2, 3. So pilihan yang ada lagi pada saya ialah 3 digit. Okey. Nombor yang cikgu susun ialah satu nombor 4 digit. Sekarang nombor digit pertama, iaitu tempat 1000 itu cikgu sudah isi satu angka. Walaupun tak tahu apa angka tersebut, tapi cikgu telah isi satu angka di situ. So tinggal lagi berapa digit? Digit 1000, digit ratus, digit puluh, digit sah. Ada 4 digit di sini. Berapa lagi digit cikgu belum diisi tempat, diisi nilai? Faiz sambung. Mula-mula saya ada 4. Digit 1000, digit ratus, digit puluh dan digit sah. Sekarang tepang ini cikgu telah isi dengan satu nombor. Walaupun tak tahu nombor itu ialah apa. Tapi cikgu sudah isi satu nombor. So tinggal lagi berapa tempat belum diisi nombor? 3. 3. Okay. So kita ada 3 digit nak isi di 3 tempat. Ini cerita susun semua ke susun sebahagian? Semua. Susun semua. So berapa faktorial? 3. 3 faktorial. So cara kita nak kira nanti, tepang itu ialah 3. Belakang ialah 3 faktorial. Kita pakai petua pendarapan 3 darab 3 faktorial. Cuba tekan kalkulator, boleh tak dapat 18? Dapat teacher. Okay. So boleh So itu cara, sepatutnya inilah cara yang kita buat dalam exam ataupun dalam latihan kita Okey, hanya tadi cikgu ambil masa untuk terangkan kenapa 3 faktorial Kalau awak sudah pandai buat soalan ini sekejap ajalah. Okey, kalau kamu nak tahu apakah 18 cara, inilah yang tadi cikgu highlight banyak-banyak ini. Boleh ya? Okey, sekarang kita balik kepada modul kita. Okey, ada dalam buku kamu contoh 1 Contoh tambahan ini tak ada dalam modul kamu. Kalau kamu nak salin nanti kamu salinlah Ini ada dalam muka surat mana? Okey, ini ada dalam muka surat muka surat 6 muka surat 6. Okey, sebelum saya nak pergi kepada muka surat 6 contoh 1, kita tengok atas dulu So di sini sedikit guideline cikgu bagi kepada kamu Bila soalan pilih atau yang melibatkan syarat Tadi cikgu sudah bagi kamu tengok syarat di mana cikgu tanya nombor genap. Okey, di mana cikgu tanya lebih besar daripada sesuatu nilai. Okey, sorry cikgu tertinggal. Nota saya sepatutnya ada titik di sini. Okey. Okay, tadi cikgu sudah bagi 2 contoh ini Okey, tapi cikgu terangkan lagi lah. So secaraannya kalau soalan melibatkan nombor, cikgu boleh tanyalah. Di mana cikgu boleh kenakan syarat, dia mesti nombor ganjil. Tapi cikgu pun boleh kenakan dia mesti nombor genap. So macam tadi kita sudah tahu kalau nombor ganjil, kita punya, kita kata kontrol dia ialah di digit terakhir sekali, dia mesti merupakan satu nombor ganjil, 1, 3, 5, 7, 9. Tapi kita bukan tiap-tiap kali akan ambil ke-5 ini bergantung kepada digit yang bagi kepada, nombor yang bagi kita ada dan nombor-nombor. Macam tadi, bagi saya 1, 2, 3. So bila cikgu kata digit terakhir mesti ganjil, cikgu hanya boleh ambil 1, 3. Cikgu tak boleh ambil 5, 7, 9 lah sebab nombor itu tidak dipekarkan. Okay? Kalau cikgu tanya nombor genap, kontrol juga di belakang, dia mesti merupakan nombor genap 2, 4, 6, 8, 0. Tapi adakah ke-5 ini boleh dipakai bergantung kepada, adakah cikgu pekarkan nombor ini kepada awak.
Okey, yang cikgu tak sempat bagi contoh kepada kamu ialah soalan gandaan. Okey, soalan gandaan biasanya cikgu tak akan tanya banyak jenis. Cikgu hanya akan tanya gandaan 2, gandaan 5, gandaan 10. Cikgu tak mungkin tanya awak gandaan 3, gandaan 4, 6, 7, 8, 9. Cikgu tak mungkin tanya ke awak gandaan jenis ini. Okey? Sebab gandaan jenis ini dia tak ada satu pattern yang kita boleh nampak dengan cepat. Maksud saya macam ni. Kalau sekarang cikgu bagi satu nombor sangat besar kepada kamu. Cikgu tanya awak, nombor ini boleh dibagi oleh 3 tak? Kita tak boleh cepat tahu boleh ke tak boleh. Kita kena keluar kalkulator tekan. Keluar kalkulator tekan, kalau jawapan dia ialah integer, oh cikgu boleh. Kalau dapat jawapan berbelang, oh cikgu tak boleh. Begitu juga kalau cikgu tanya 4, 6, 7, 8, 9. Kita perlu tekan kalkulator. Bahagi. Okey? Bahagi 4, bagi 6, bagi 8, bagi 9. Kalau dapat integer, ya cikgu dia gandaan dia. Kalau tak dapat nombor perpuluhan, oh cikgu ini bukan gandaan. So biasanya soalan tidak akan tanya nombor ini. Yang biasa akan ditanya oleh soalan ialah 2, 5 dan 10. Sebab soalan ini kita boleh tahu dengan cepat. Contohnya awak tengok balik nombor ini 1, 4, 5, 7, 8. Tanpa gunakan kalkulator. Cikgu nak tanya kamu. Okey, faham? 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 Sure. Okey, 1, 4, 5, 7, 8. Dia adakah dia merupakan gandaan 2? Ya. Ya, kita tengok cepat aja. Kita hanya perlu tengok belakang. Sebenarnya gandaan 2 sama maksudnya dengan nombor genap. Sebab tarifan mereka dua-dua sama kan? Nombor yang boleh dibahagi oleh 2. So kita tengok belakang aja, tak payah keluar kalkulator pun. Okey. Ayuni, nombor ini boleh dibahagi oleh 5 ataupun tidak? Tak. Tak. Kita pun sekali lagi tak payah pergi ambil kalkulator, kita tengok hujung saja. Kalau hujung itu ialah 5 ataupun kosong, dia merupakan gandaan 5. Tak percaya, awak pergi hafal sifir darab bagi 5. 1, 5, 5. 2, 5, 10. 3, 5, 15. Kan awak tengok 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dia punya digit terakhir. Mesti sama ada 5 ataupun kosong. Tak ada kemungkinan nombor lain. Okey. Okay, Hidayah tu kalau cikgu tanya awak 1, 4, 5, 7, 8, adakah dia merupakan gandaan 10? Bukan kot teacher. Bukan. Sebab gandaan 10 kita akan nampak belakang ini mesti ada kosong. Berapa kosong tak kisah. Tapi digit terakhir itu mesti kosong. Baru mungkin nombor itu boleh dibahagi oleh 10. Okay? So biasanya kalau soalan tanya gandaan punya, kita akan tengok digit akhir dia. Kalau 2, akhirnya mesti 2, 4, 6, 8, 0. Kalau 5, mesti 5, 0. Kalau 10, mesti kosong. Nombor-nombor lain tidak akan ditanya. Sebab nombor macam gandaan 3, semua kemungkinan mungkin ada. Kalau kamu tengok sifir 3, cikgu bagi kamu tengok sifir 3. Kalau kamu tengok sifir 3, 1 kali 3, 1 kali 3, 3. Kemudian 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Kalau kamu tengok hujung dia, 1 pun ada, 2 pun ada, 3 pun ada, 4 pun ada, 5 pun ada, 6 pun ada, 7 pun ada, 8 pun ada, 9 ada, 0 ada. Semua mungkin. So cikgu tak mungkin tanya awak gandaan 3. Dan begitu juga gandaan 4, 6, 7, 8, 9. Sebab dia tidak ada pattern yang sangat jelas. Okey, dan cikgu pun ada bagi awak contoh tadi lebih besar daripada 2000. So biasanya kalau melibatkan nilai, cikgu boleh tanya awak lebih besar, cikgu pun boleh tanya awak lebih kecil. So dia punya kontrol ialah depan. Macam tadi kita tengok depan, kita bukan tengok belakang. Contoh tadi cikgu kata adakah dia melebihi 3000? 2000 tadi Adakah dia melebihi 2000? Apa soalan tadi? Cikgu lupa. Melebihi 2000. Bila cikgu tanya adakah dia boleh melebihi 2000, kita akan tengok digit depan dia sama ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Nombor yang lebih besar daripada 2. Tapi kalau cikgu tanya adakah dia lebih kecil daripada 2000, contohnya adakah dia lebih kecil daripada 2000, apa nombor yang cikgu boleh tulis di depan?
Boleh ke cikgu tulis 2? Tak boleh. Kalau cikgu tulis 2, nombor itu pasti lebih besar daripada 2,000. So cikgu kena ambil nombor yang kurang daripada dia. Kalau kamu tengok, cikgu ambil. Dia kurang. Kalau cikgu tulis 2, sini mesti 1 dan seterusnya. Tapi tak adalah, tinggal 1 saja. Maksud saya, kalau sekarang cikgu kata lebih kecil. Okay? Cikgu kata lebih kecil daripada 8,000. Maka digit depan kita boleh 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dia semua ini bila kita tulis dia akan kurang daripada 8,000. Itulah maksud nota-nota saya. Ini kalau melipatkan nombor lah. Okay? Dia pun boleh keluar cerita macam-macam. Ini yang lebih kerak keluar punya cikgu tulislah. Okay? Kalau melipatkan huruf biasanya dia akan kata dia yang akan cakap macam mana. Dia mungkin kata dia mesti mula dengan huruf vokal. Dia mesti berakhir dengan huruf konsonan. So kita akan tahulah kalau dia kata mesti mula dengan vokal maksudnya tepan dia. Tepan dia mesti A, E, I, O, U. Kalau dia kata mesti akhir dengan huruf vokal, maka kita tahu digit huruf terakhir kita mesti A, E, I, O, U. Dan biasanya kalau huruf tak banyak pattern lah. Dia biasanya tanya huruf vokal, huruf konsonan. Dua-dua aja nama khas yang ada. Kalau nombor ada banyak. Tapi paling biasa cikgu tengok ialah inilah nombor genap, nombor ganjil, kandaan dan nilai dia. Nilai lebih besar, nilai lebih kecil. Itu yang biasa cikgu nampak. Nombor perdana tak akan ditanya. Apalagi nombor awak belajar. Integer cikgu tak akan tanya. Nombor kuasa 2 sempurna cikgu tak akan tanya. Faktor cikgu tak akan tanya. Sebab bukan semua soalan boleh tanya macam ini ya. Okey, sekarang kita tengok contoh-contoh yang ada. Okey, kita tengok contoh pertama. Ini ada dalam buku kamu Okey, kalau kamu tengok di sini cikgu bagi cikgu bagi digit Okey, cikgu bagi digit 1 2 3 4 5 6 7 kepada kamu. Okey, lepas itu cikgu minta kamu susunkan nombor 4 digit. Susunkan nombor 4 digit. Lepas tu kalau kamu baca dan tak boleh ulang ada digit yang berulang. Okey, lepas tu apa lagi maklumat penting? Okey, kalau kamu tengok di sini, cikgu kata dia mesti merupakan nombor ganjil. Okey, dia mesti merupakan nombor ganjil. Okey, kalau sekarang cikgu minta minta kamu bagi saya satu sampel. Maksud saya satu sampel macam ini. Contohnya soalan tadi, okey cikgu cakap ini soalan dia. Cikgu kata satu sampel, contohnya awak cakap cikgu 2 1 3 4. Itulah sampel dia. Okey, cikgu nak minta satu sampel yang memenuhi syarat ini. Satu sampel yang memenuhi syarat ini. Masyarakat? Cikgu bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentuk nombor 4 digit. Dia mesti nombor ganjil. Dan tak boleh ada digit yang berulang. Bagi saya satu sampel. Masyarakat? Ya. Okey, bagi saya satu sampel dulu. 2 4 5 7. 2 4 5 7. 2 4 5 7 itu nombor yang ada dan dia nombor 4 digit, tak ada digit berulang dan dia merubah. Boleh? Okey, boleh. So kenapa cikgu nak awak fikirkan sampel ini? Ada orang tak payah. Cikgu nak kamu fikirkan sampel ini ialah supaya awak tahu nanti ada berapa ruangan awak perlu fikirkan. So kalau di sini awak nampak ada 4 ruangan. So ada orang tak payah buat benda ini, dia boleh terus tahu cikgu ada 4 ruangan. Maka tak apalah. Kalau kamu tak boleh bayangkan cikgu ini sebenarnya ada berapa ruangan, maka awak fikir satu sampel. So contohnya awak fikirkan 2 4 5 7. Awak nampak sampel ini ada 4 nombor. Maka awak sediakan 4 ruangan. Okey. Masyarakat sambung Kalau nombor ganjil, cikgu nak tengok nombor mana dulu? Depan ke belakang? Nombor ganjil. Nombor belakang. Okey. Apakah nombor yang cikgu boleh isi di sini? Sambung. 1 3 5 7. Ada lagi? Tak ada. So semua ada berapa cara di sini? 4 cara. 4 cara. So kita sudah settle. Okay. Biasanya kalau soalan ini dia bagi kita syarat, kita akan settle bahagian syarat dulu. Lepas tu baru kita tengok lagi 3 digit di depan itu yang tidak ada syarat. Baru kita fikir kemudian.
Kita selalu settle yang ada syarat punya dulu. Okey, so sekarang mula-mula saya ada 7 digit. Sekarang salah satu telah diambil untuk isi di hujung sekali. Maka saya ada berapa lagi digit belum diisi? Mula-mula ada 7, sekarang tinggal berapa lah? Sambung, Masyara? Ada, maksud saya contohnya tadi, awal letak hujung sekali sebagai 7 kan? So, bila cikgu nak isi tepang ini, cikgu mungkin boleh isi nombor apa? 1, 2, 3, 4. Itu saja, 4 nombor aja. Nombor lain tak boleh? 6 boleh. 5, 6. So, cikgu ada berapa pilihan lagi? Berapa nombor lagi? Maksudnya cikgu ada 6 nombor lagi. Boleh? Cikgu ada 6 nombor lagi. Tapi luangan yang cikgu nak isi, tempat yang cikgu nak isi ada berapa, Masyara? Ada 3. Ada 3. Tempat hanya ada 3. Nombor ada 6. Ini susun semua ke susun sebahagian? Susun semua. Awak ada 6 nombor, awak nak susun di 3 tempat saja. Muak ke 3 tempat nak susun 6 nombor? Susun sebahagian. Sebahagian. Sebab tempat baru ada 3, nombor ada 6. Mana? Muak kan? Okay? So kita akan pakai MPR. Apakah N kamu? 6. R kamu? 3. Okay. Lepas tu kita gunakan petua pendarapan. So cara awak tulis dalam latihan nanti ya. Awak buat inilah. 6P3 darab 4. 4 ini ya. 4 ini. Lepas tu awak tekan kalkulator. Okay, apa jawapan dia? 480. 480. Boleh Yang apa yang cikgu contoh di sini, dia ialah cara kita fikir. Cara kita fikir. Ada di antara kamu boleh terus tulis sini, cikgu tak kisahlah. Sebab cikgu sebenarnya tak tengok cara fikir. Cikgu akan tengok apa awak tulis sahaja. Dan tapi mesti tunjukkan ini baru boleh bagi saya jawapan 480. Jangan terus bagi saya 480. Sebab cikgu perlu markah kaedah baru ada markah jawapan. Okey, kita tengok contoh tambahan. Okey, contoh tambahan ini tak ada dalam buku kamu sebab cikgu tadi ajar 5 sains 2, cikgu tengok mereka banyak tak boleh tangkap dengan cepat, so cikgu bagi extra contoh. So, ini nanti ada masa awak nak salin, awak salin lah ya. Okey, kali ini kalau kamu tengok cikgu bagi digit 1, 3, 5, 6 dan 7. Lepas tu cikgu nak bentukkan nombor 3 digit. Okey, syaratnya nombor yang cikgu bentuk itu mesti melebihi 300. So kalau kamu tengok, kalau cikgu nak nombor 3 digit, bila cikgu nak nilai dia melebihi, cikgu hanya boleh tanya awak 300. Cikgu tak boleh tanya awak 3000. Sebab nombor 3 digit sampai bila pun dia tak akan melebihi 3000. Cikgu pun tak akan tanya awak dia melebihi 30. Sebab nombor 3 digit dia sentiasa lebih besar daripada 30. So dia biasanya akan bunyi macam inilah. Separuh lebih daripada 300, separuh kurang daripada 300. Baru syarat itu berfungsi lah So kalau kamu tengok ini pun sama soalan ini pun cikgu minta tidak boleh ulang Tidak boleh ada digit yang berulang. Okey, Diana? Diana? Ya. Okey, bagi saya satu sampel dulu. 357. 357. So kalau kamu tengok, okay, ini melebihi 300, tak ada digit berulang, nombor 3 digit, 357 memang cukup. Okay, boleh? Sampel ini okay. So di sini tujuan cikgu minta Diana bagi saya sampel ialah kita nak tahu nanti ada berapa tempat perlu isi. Macam cikgu cakap lah, kalau tak payah cikgu saya tahu saja ada 3, maka tak perlulah. Tak perlulah sampel ini. Benda ini tak wajib. Benda ini tak wajib Okay Diana, kita sambung So kalau saya nak dia melebihi 300, cikgu kena tengok digit mana dulu? Depan, tengah-tengah, belakang? Depan. Okey, depan. Okey, ada berapa cara untuk isi tempat ini? 4. Apa dia? Apakah 4 cara yang awak sebut itu? 3, 5, 6, 7. Okey, 3, 5, 6, 7. Ada 4 cara. Tapi ingat cakap ada 4 cara, tapi cikgu akhirnya hanya akan isi satu nombor di dalam itu.
Cikgu hanya akan isi satu nombor di dalam itu. Okey, sekarang selepas saya isi satu nombor di dalam itu, kita tengok sebelah sini yang tak ada syarat punya. Ada berapa lagi nombor cikgu boleh pilih? Ataupun yang belum disusun keluar? 4. Okey, mula-mula cikgu ada 1, 3, 5, 6, 7. Mula-mula cikgu ada 5. Dan 1 telah digunakan untuk isi di depan. So, saya ada 4 lagi. Saya ada 4 nombor lagi belum diisi. Okey, tempat nak isi ada berapa? 2. 2, iaitu tempat ini cikgu ada 2 tempat. So, ini soalan susun semua ke susun sebahagian? Sebahagian. Sebahagian. Apakah N kamu? 5. 4. Tengok warna biru ini aja. 4. Okay. Kemudian A kamu? 2. Tahu macam mana tulis jawapan? 4P2 4P2 darab 4. darab 4. Terpulang kepada kamu ataupun kamu boleh tulis saja 4 darab 4P2. Kalau cikgu sendiri, cikgu lebih suka tulis 4 darab 4P2 supaya cikgu nampak kontrol dia di mana. Okey, tapi darab exam tak kisah. Tulis 4 darab 4P2 pun betul, tulis 4P2 darab 4 pun betul, tak kisah. Sebab darab benda itu boleh terbalik tulis. Tolong tekan kalkulator jawapan. 48. 48. Okey, kita tengok contoh tambahan yang kedua. Okey, kali ini cikgu bagi nombor 5 digit. Okey, dan nombor yang cikgu bagi 1, 2, 3, 5, 6 dan 9. Dan dia mesti kurang daripada 30,000. So macam cikgu katalah, kalau cikgu minta bentukkan nombor 5 digit, yang nilai yang cikgu minta itu mesti jenis yang ada 5 digit punya. Okey. Dan pun cikgu minta tiada digit boleh berulang. Tiada digit boleh berulang. Okey. Sekarang kita apa pula? Amani? Satu sampel dulu. 3, 5, 6, 9, 1. Okey, melebihi 30,000, tak ada digit ulang, nombor 5 digit. 3, 5, 6, okey, boleh? So, kalau kamu nampak sini ada 5 nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Amani sambung So, sekarang cikgu nak rujuk digit mana dulu? Depan, belakang, tengah? Depan. Apakah nombor boleh isi di sini? 3, 5, 6, 9. Cikgu nak kurang daripada 30,000 dah. Kurang. 2, 1 je. 2 dan 1 saja. 3 pun tak boleh. So tadi salah. Sorry, tadi salah kan? Sebab ini kurang daripada 30,000. Kepala tulis sajalah. Sorry, tadi salah. Okey. Ada berapa cara untuk isi ini? 2. Okey, kemudian salah satu cikgu telah gunakan untuk isi depan. So sekarang kita tengok kawasan yang tak ada syarat Kawasan yang tak ada syarat. Cikgu ada lagi berapa digit yang boleh diisi? Ada berapa lagi pada tangan saya? Mula-mula saya ada 1, 2, 3, 5, 6. Okey, ada 5 So mula-mula saya ada 1, 2, 3, 5, 6, 9. Mula-mula saya ada 6. Satu telah diisi depan, so saya ada 5 lagi. Tapi tempat yang saya nak isi ada berapa? 4. So susun semua ke susun sebahagian? Sebahagian. Sebahagian. So apakah N kamu? 5. A kamu? 4. Boleh? Kalau awak punya jawapan ialah susun semua, cikgu akan tanya awak apakah N factorial, apakah N awak lah. Itu beza susun semua dengan susun sebahagian. Okey, cara tulis jawapan? 2 darab 5P4. Okey, betul. Tekan kalkulator. 240. Percaya aja kalau bukan nilai ini kamu cakap sebab cikgu sini tak tulis jawapan dia. Okey, kita tengok contoh tambahan yang ketiga. Okey, cari lelaki asyik perempuan tadi kan. Okey, tukar lelaki. Lelaki pun itu saja yang ada. Arif? Mic dia rosak, teacher. Oh, dia Mic dia rosak.
Oh, Mike lost. Okey, tak apa. Tukar pula siapa? Warranty ada. Siapa nama tak kena panggil lagi? Lelaki itu saja orang ada. Tak apalah. Amira? Oh, Amira pising kan? Amira jangan. Dia adik-adik dia di tepi Alia? Aku hilang lah. Okey, jom. Kita tengok contoh yang keempat. Kali ini huruf Okey, cikgu bagi awal A, B, C, D, E, F, G, H. Okey, cikgu nak bentukkan kod 4 huruf sahaja. Dan kod itu mesti mula dengan huruf worker. Okey, dan digit dia bukan digit lah. Tiada huruf yang berulang. Salah tulis. Okey, tiada huruf yang berulang. Digit lah. Tiada huruf yang berulang. Okey, bagi saya satu sampel dulu. A, C, D, G. Boleh? Okey, so di sini awak nampak ada 4. Okey, kita kena buat depan dulu ke, belakang dulu ke, tengah-tengah dulu? Depan. Apa yang cikgu boleh tulis di depan? A dengan C. A dengan E. A dengan E, worker A, E, I, O, U. A dengan E. So ada berapa cara untuk isi di sini? 2. 2 cara. Ataupun aku tulis 2 pun tak apa. Sebenarnya di sini tak ada markah. Tulis bahagian ini baru keluar markah dia. Okey, sekarang kita tengok kawasan yang tidak ada syarat punya. So apa lagi? Ada berapa lagi huruf cikgu belum isi? Ataupun cikgu biasa kata tangan saya ada berapa huruf lagi? 7. 7. Mula-mula cikgu bagi 8 huruf. 1 sudah isi tepat. So ada 7 lagi. Tapi luang tempat yang cikgu nak isi ada berapa? 3. Susun semua ke susun sebahagian? Susun sebahagian. Okey, so apakah N kamu? 4. Bukan 4. Tujuh. 7. A kamu? R3. 3. Okey, cara tulis jawapan? 7P3 darab 2. Okey, 7P3 darab 2. Okey, jawapan? Sekejap. 420. 420. Okey. So kalau kamu tengok di sini sebenarnya cikgu kenapa nak tanya awak ada berapa huruf pada saya, berapa tempat nak isi. Inilah sebenarnya lah MPR kita. Sebenarnya awak fikir daripada nombor ini aja, 73 kalau kamu tengok. 54, 5P4. 42, 4P2. 6 dan 3, 6P3. Termasuk kalau kamu tengok contoh tadi, bila cikgu tanya awak, 3. So 3 kamu boleh kata 3P3 ataupun 3 factorial. Ada tujuannya cikgu tanya awak ini sebenarnya. Ada 2 digit nak isi di 2 tempat. Sama ada awak tulis 2 factorial ataupun awak tulis 2P2. Dalam exam 2 cikgu terima. Tapi jangan terus bagi jawapan kepada saya. Itu yang tidak dibenarkan sebab untuk kamu sekarang dua-dua kena tunjukkan langkah penyelesaian dia. Kejap ya.